belajar tengok mak ayah kita. Tak percaya cuba tanya semua orang berjaya. Mesti dia orang yang selalu tengok mak ayah dia. Orang yang gagal dalam hidup selalunya dia orang yang suka menyalahkan mak ayah dia. Untuk tu belajar tengok mak ayah kita. Belajar tengok mak ayah. Mereka ialah anugerah Allah yang paling besar ada dalam hidup kita hari ini, mak ayah kita. Untuk itu tuan-puan, tengok mak ayah dengan baik. Sayangi mereka, hormati mereka. Orang yang berbuat baik pada mak ayah, Allah redha dia, Tuhan sayang dia. Semua agama pun setuju begitu. Kalau kita buat baik pada mak ayah, mesti hidup kita baik. Siapa buat buruk pada mak ayah, mesti hidup dia buruk. Dibalas segera. Tak payah tunggu mati. Kat dunia pun Tuhan balas. Allah balas. Untuk tu buat baik pada mak ayah. Jangan lupakan mereka, sayangi mereka. Kalau boleh layan mereka macam raja dan permaisuri dalam dunia. Sayangi mereka mak ayah kita. Lelaki baik perempuan, kita ada mak ayah. Dan juga mak ayah mertua kita pun begitu, sayang mereka. Saya masa saya umur 15, satu hari bapa saya bankrupt. Semua hilang tiba-tiba. Sebelum tu saya rasa macam tak pernah fikir pasal duit ni sebab senang. Satu hari bapa saya susah. Hilang semua sekali, perniagaan dia semua hilang. Saya ringkaskanlah, mak saya seminggu 2 minggu tu bapa saya tak tahu nak buat apa. Mak saya terpaksa pergi kerja kedai makan. Kami anak-anak menangis sebab kali pertama tengok mak terpaksa susah pergi kerja kedai makan. Sebelum tu apa nak semua dapat. Saya ingat masa tu bapa saya pandai masak. Dia selalu tolong mak saya masak. Sekarang bapa saya masak seorang-seorang kat rumah. Bila saya nampak dia masak, saya kesian. Kesian kat mak, kesian kat bapa. Mak saya balik tengah malam, bawa balik nasi goreng Pattaya ada satu. Adik-beradik ramai, kami share nasi goreng tu. Semenjak itu saya niat saya takkan susahkan mak ayah saya. Saya pergi belajar umur 15 tahun, sampai saya belajar sampai ke universiti pun saya tak pernah minta duit sedikit pun daripada mak ayah saya. Semua saya pakai duit saya sendiri. Saya ingat saya pergi sekolah tingkatan 4 ke asrama, saya pakai stokin pun tak ada duit nak beli. Buku rujukan pun tak ada. Yuran nak bayar yuran tu pun tak ada duit. Masa nak ambil result saya semayang tak berhenti doa. Tak ada orang tahu saya susah. Tiba-tiba saya pergi kat makcik kerani tu, makcik tu kata ebit dah ada orang bayarkan yuran ebit. Sampai sekarang saya ingat. Sebab tu saya gembira dah kalau saya dapat bayar yuran mana-mana pelajar yang susah dalam dunia ni. Sebab dulu ada orang buat macam tu pada saya. Dan buat saya makin ingat pada Tuhan. Saya berterima kasih. Sebab tu orang mula kenal Tuhan kalau kita yang baik-baik, orang kenal Allah. Bila kita yang rasa kita hidup kita rezeki lebih baik, kita tolong orang, orang tu akan menjadi manusia yang baik. Dia akan jadi manusia yang baik. Buat manusia makin dekat dengan Allah. Tuan-tuan sekalian, tahu tak apa jadi? Saya pun sama belajar. Masa saya nak pergi berdakwah, belajar, saya tidur atas guni kat Pakistan, mesti sejuk. Saya ada pakcik datang bagi saya alas tidur. Sampai sekarang saya terhutang budi pada pakcik tu. Nama dia Prof. Hanim Muhammad Tahir. Dah meninggal dunia kena kanser usus. Dia sebelum dia meninggal, tengah dia sakit, dia pegang saya. Dia kata, "Ebit, pakcik cita-cita nak pergi jauh-jauh. Nak bawa kebaikan, hidayah ni pada ramai manusia. Nak ni, pakcik dah tua, pakcik pergi dah. Kau janji tolong sambung, tolong orang lain pula." Tiba-tiba kan, 2 hari sekali saya tulis surat kat mak ayah. Tulis surat. Ada orang bagi saya surat free, dah siap chop lah, tinggal tulis je. Surat tu lah jadi sampul surat. Dia tak ada sampul kan, macam askar post tu. Macam tu lah saya tulis, macam hantar kat mak. "I love you mak, I love you ayah." Saya daripada kecil jarang duduk rumah. 21 Disember saya selalu mak saya wajibkan saya telefon rumah. Waktu lain tak pernah telefon, pakai surat je. 21 Disember saya call mak saya. "Kenapa mak?" "Ebit, selamat hari lahir, mak sayang Ebit." Saya tak dapat kek semenjak saya kecil. Saya tak dapat kek, tak ada hadiah. Dan tak ada orang lain cakap selamat hari lahir pada saya. Yang cakap selamat hari lahir pada saya cuma mak saya. Jadi bila dia call saya, "Ebit, selamat hari lahir, mak sayang Ebit." Itulah perkataan yang paling saya rindu dalam hidup saya sampai sekarang. Dulu saya rasa macam mak saya susahkan saya, suruh saya call dia. Rupanya mahal ucapan hari lahir pada mak saya. "Ebit, selamat hari lahir, mak sayang Ebit. Maaf tak ada kek, maaf tak ada apa-apa." Setiap tahun mak saya cakap yang sama. "Maaf tak ada kek, maaf tak ada hadiah, selamat hari lahir, mak sayang Ebit." Dulu kata mak sayang Ebit tu bagi saya macam tak apa-apa, tak ada guna sangat. Sekarang kalau tuan-puan nak tahu, perkataan paling saya rindu dalam hidup saya ialah saya nak dengar suara mak saya. Tiba-tiba saya ringkaskan, bila saya balik, saya pun nak cari rezeki, cari kerja. Banyak tempat saya interview tu banyak marah-marah saya. Saya dulu ada janggut sikit, ke songkok. Dulu semangat macam tu, macam mana budak-budak tak tahu pun boleh je tak pakai songkok pun. Tapi dah terbiasa kan. Sebab tu saya tak suka nak ejek orang, hina orang atas bangsa dia ke, agama dia ke, pakaian dia ke. Sebab saya dulu orang pernah buat macam tu pada saya. Orang pernah ambil resume saya tu, campak dalam tong sampah, ambil campak. Saya pergi ambil resume tu. Dia tanya kenapa campak. Dia tanya kenapa nak ambil resume tu, sampah.
Saya pun ambil, saya kata tadi saya putus state resume ni, saya pinjam duit orang. Saya datang sini, saya pinjam dengan duit kawan saya RM50. Tak terima, saya tak apa, jangan buang resume saya. Saya ambil resume tu, saya pergi buat tempat lain. Banyak tempat segi interview. Saya ringkaskan, saya pergi berniaga-berniaga malam-malam kat pasar malam. Jadi saya dapat duit kali pertama RM700-800. Semua duit gaji tu saya bagi kat mak saya. Sebab saya tahu mak saya susah. Masa saya kat jauh-jauh tu, saya 2 hari sekali saya tulis surat tu, saya kata apa, mak, Ebit janji, Ebit balik nanti, Ebit akan tolong mak, Ebit akan buat begini-begini, Ebit minta maaf, belajar lagi, patut Ebit tolong mak. Saya paling sedih bila mak saya nak beli spek mata, saya tak ada duit nak belanja dia spek mata. Mak saya, dia pernah sebut nak pergi Langkawi, pun saya tak ada duit nak belanja pergi Langkawi. Bukan jauh sangat pun tak pergi, haji lagi dah tak dapat. Suatu hari tiba-tiba rezeki saya mudah. Saya ada radio panggil saya. Bukan saya, sebab tu kalau orang tanya Ustaz berjaya sebab tak. Saya rajin, saya tak pernah malas, saya rajin. Saya sangat rajin daripada dulu, tapi bukan rezeki saya. Dalam dunia ni dua. Satu rajin, satu lagi ketentuan Allah, atau orang kata takdir, atau orang kata, sebahagian orang kata nasib. Dua-dua ni penting. Nasib ni atau ketentuan Allah ditentukan bergantung pada amal kita. Jadi apa jadi, saya nak beli spek mata mak, tak ada duit, nak radio call. Saya pula tak suka masuk TV radio, tak biasa. Pagi dia call, tengah hari dia call, program pukul 5 suku, petang call. Ebit, saya orang lain lah, kalau tak ada orang lain baru saya. Dan petang, Ebit datang pukul 3, saya pun bawa kereta sampai kat sesi radio tu, saya cakap. Tak apa saya cakap, saya pun tak tahu. Tiba-tiba petang tu ramai orang call saya. Tiba rezeki saya berubah. Perkara yang saya cadang sebelum ni orang tak nak, tiba ramai orang nak. So, sekejap je, satu petang. Saya ingat kat petang tu saya cakap, saya menangis, saya sedih. Saya cuma cerita keluarga saya agaknya. Tu saya kata apa yang saya dapat ni keberkatan saya sebut pasal mak ayah saya je. Tak ada apa pun daripada kepandaian saya, daripada mak ayah saya. Apa mak ayah saya cadang mesti jadi berkat. Saya start tolong orang kat KL ni, yang tuan-tuan kenal-kenal saya tolong orang tu, saya pun start suruh saya buat ayah saya. Lepas mak saya meninggal, ayah saya dah tak nak berniaga. Dia kata, ayah dah tak nak berniaga, ambillah semua sedekahlah kat orang. Ayah tak sabar nak tunggu jumpa mak engkau je. Saya ambil semua barang ayah saya, situ saya sedekah kat KL. Saya mula-mula bagi makan semua tu, barang kepada barang-barang runcit bapa ayah saya. Ayah saya punya cadangan. Jadi, mana yang saya punya pandai? Tak ada pun. Semua berkat daripada mak ayah saya. Sebab tu kalau tuan-tuan nak berjaya dalam hidup, jangan pandang rendah pada mak ayah kita. Doa mak ayah ni makbul. Tuan-tuan kita pandai kadang-kadang, kita mak ayah ni kita rendah-rendahkan. Jangan ejek mak ayah, jangan rendahkan dia. Walaupun dia orang kampung, walaupun dia tak pandai baca, walaupun dia selekeh, cium, peluk dia, pegang tangan dia. Jangan malu dengan mak ayah kita.